Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang berada bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersama selepas daripada apa yang rentetan daripada siri yang pertama Sembang Santai memperkatakan tentang sukan dan juga PKP. Dan hari ini kita sekali lagi bersama. Sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah terutamanya kepada Universiti Teknologi Malaysia yang memberikan platform untuk kita di saat dikala kita ber-PKP pada ketika ini, tetapi tetap memberikan ruang untuk membicarakan tentang sukan. Dan untuk hari ini insyaAllah kita akan menyentuh tentang sukan menjamin masa depan. Itu antara yang akan kita perkatakan untuk hari ini, normal baru. Sesuatu yang sememangnya baru untuk kita semua dan pastinya ianya juga akan merubah perjalanan kepada industri sukan khususnya. Dan itulah antara yang akan kita perkatakan nanti bersama dengan beberapa panel untuk membincangkan dan juga lebih santai secara santai tentang perkara ini. Antara yang akan kita perkatakan hari ini, begitu juga dengan antara yang akan turut bersama-sama dengan kita adalah bekas pemain kebangsaan dari sukan hoki, bekas pemain kebangsaan dalam sukan bola sepak iaitu ketua bekas ketua pasukan. Kita juga ada bekas ketua pasukan hoki Azlan Misron, bekas ketua pasukan bola sepak Ahmad Syarul Azhar. Kedua-duanya sudah pun berada bersama dengan kita. Apa khabar Ahmad Syarul dan juga Azlan? Sihat alhamdulillah. Baik, sihat alhamdulillah. Lama tak jumpa. Jadi sebenarnya 3 orang Perak ni. Azlan orang Perak, Ahmad Syarul orang Perak. Dan orang Johor masuk. Ada orang Johor masuk. So Amir dan juga merupakan pegawai di Majlis Sukan Negeri Johor. Apa khabar Amir untuk pagi ni? Alhamdulillah sihat, masih berpuasa. Masih berpuasa. Baru nak tanya sempat tak minum tadi. Masih berpuasa tak sempat nak minum tu. dan yang lebih penting untuk yang apa kata orang kuat untuk membawakan kepada tercetusnya perbincangan kita pada hari ini. Seperti kalau bukan Dr. Hadafi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Doktor. Akhirnya apa yang dicita-citakan, apa yang dihasratkan nampaknya hari ini terlaksana lah untuk kita bersama-sama bersantai pada pagi ini di bulan Ramadan. Dikurung, selalu benda lain yang kena kurung, tapi di bulan Ramadan kita berpeluang untuk berkatakan tentang sukan. Kita ada panel-panel hebat, kita ada Ahmad Syarul, kita ada Azlan, kita ada Amir yang sememangnya pakar dalam ataupun lebih mahir dan juga Dr. Rafi dari segi sport science. So untuk permulaan saya ingin bersama dengan Azlan Misron terlebih dahulu. Azlan mungkin boleh Hello. Saya dan ya, saya boleh dengar. Okey, Lan. Nama baru yang kita perkatakan hari ini adalah sukan menjamin masa depan. Tanda soal. Itu soal persoalannya. Jadi mungkin Azlan sedikit mukadimah daripada Azlan menceritakan ataupun berkongsi kerjaya sebagai seorang pemain hoki. Saya Azlan bin Misrun. Saya start dalam di bangku sekolah lah, tapi kita pergi pada peringkat profesional. Saya start mewakili negara pada tahun 2001 sehingga 2015. Dalam lebih kurang 14 tahun lah saya berkhidmat untuk pasukan hoki negara.
dari selama 14 tahun berkhidmat dekat bermain bersama skuad kebangsaan, banyaklah cabaran, kenangan pahit, kenangan manis, semua dekat situ yang mengajar erti kehidupan lah dalam diri saya, daripada bidang sukan untuk saya applykan dalam kehidupan saya di masa sekarang lah. Itu daripada Azlan dalam sukan hoki. Bola sepak, Ahmad Syarul Azhar. 1994 adalah kali pertama saya secara peribadi melihat aksi Ahmad Syarul Azhar di pentas sukan Malaysia Perak pada 1994. Tapi saya percaya perjalanan Ahmad Syarul bermula sebelum itu lagi. Jadi Ahmad Syarul mungkin boleh berkongsi sedikit perjalanan kerjaya sebagai pemain bola sepak. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum kepada semua-semua rakan-rakan. Minta maaf saya terlambat sikit. Okeylah. Saya bermula bola sepak ni ialah daripada kecil lah. Daripada kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, dan mula mewakili Perak pada 92 sebenarnya. Itu Sukma di Johor. Tapi ada kemalangan yang berlaku, kata saya kemalangan motor. Lepas tu 93, 94 tu baru saya mula berkecimpung secara profesional. Dan pada 94 tu macam yang Izwan katakan tadi, di pentas Sukma di Perak, saya mula sinar, dan alhamdulillah syukur daripada situlah, titik tolaknya daripada situlah, sehingga saya mewakili negeri, mewakili negara, dan seterusnya bersara, dan sehinggalah apa saya sekarang ini. Itu antara permulaan karier sampai ke pengakhiran karier saya lah. Dan alhamdulillah sekarang ni saya bersama-sama dengan JDT memegang jawatan sebagai pegawai perhubungan dan pembangunan akademik JDT, dan menjaga dan memantau program pembangunan keseluruhan JDT. Sebentar lagi terutamanya tentang perjalanan karier barunya bersama dengan Johor Darul Takzim, dan kita akan turut bersama kita adalah Encik Amir Abdullah Pendulung, pengarah Majlis Sukan Negeri Johor. Jadi Amir, kalau kita boleh kongsikan Amir dari segi pengurusan sukan, dari segi Majlis Sukan Negeri Johor itu sendiri, bagaimana merangka perjalanan atlet untuk mereka berjaya sebagai atlet dan juga berjaya selepas karier mereka. Mungkin sedikit kupasan ringkas daripada Encik Amir sebagai permulaan. Baik, terima kasih Cik Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada barisan tuan-tuan yang saya kira cukup berpengalaman dalam bidang sukan, Cik Azlan dan juga Cik Ahmad Syarul, tak lupa juga pada Dr. Hadafi. Baik, di Majlis Sukan Negeri Johor, saya berperanan dalam bidang ataupun di bahagian pembangunan, fokus kepada pembangunan yang memang kalau bercakap tentang topik hari ini tentang masa depan, memang sangat relate lah dengan bahagian yang diuruskan oleh saya secara keseluruhannya. Cuma pertamanya kalau kita nak relate dengan masa depan ni, dia terlalu abstrak. Tapi masa depan apa yang kita cakap pada pagi ini mungkin kita boleh kembangkan dengan lebih lanjut kemudian. Tetapi dari segi Majlis Sukan Negeri Johor, apa yang kita bantu atau kita selaraskan di peringkat negeri adalah hala tuju atlet itu selepas mereka habis Sukma ataupun habis SPM, ke mana hala tuju mereka, ke universiti, ke politeknik dan sebagainya. Kita bantu dari segi channel tersebut, dan kemudian ada beberapa bengkel khusus yang kita adakan untuk membantu skill-skill mereka. Jadi di pihak Majlis Sukan Negeri Johor, kita cuba bantu atlet-atlet ni dari segi saluran yang betul supaya mereka ada masa depan, insya-Allah. Okey, terima kasih atas kupasan awal daripada Encik Amir, tuan Amir kita. Dan Dr. Hadafi memperkatakan tentang sukan dan juga norma baru, yang mana apakah sukan menjadi masa depan. Mungkin mukadimah awal daripada Dr. Hadafi selaku Timbalan Pengarah di Pusat Inovasi Teknologi Sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hadafi Fitri bin Muhammad Latif. Jadi saya adalah merupakan bekas atlet yang biasa-biasa saja, dan keputusan SPM-CM saya pun tidak berapa baik. Jadi tujuan saya melibatkan diri dalam program ini ingin highlightkan bahawa sebenarnya kalau minat dan passion yang kita dalam sukan, kita boleh pergi jauh. Itu saja daripada saya. Macam nak menyampaikan khutbah raya apa dia? Kita Dengar? Ya, dengar doktor. Cuma ada gema sikit. Okey. Oh, okay. Azlan, kita bercakap tentang sukan menjamin masa depan. Anda sendiri terlibat. Anda telah melakukan hampir penampilan anda lebih daripada 300 caps bersama dengan pasukan kebangsaan di pentas antarabangsa. Secara peribadi anda melihat sejauh mana sukan ini menjamin masa depan secara peribadi anda, Azlan? Secara peribadi saya lihat sukan ini dia dapat membantu dari segi kita punya self-discipline, terutamanya ketetapan waktu, lepas tu cara kita bekerja, hard work, itu yang kita dapat terapkan di dalam kehidupan seharian kita. Apa yang saya applykan semasa saya aktif sebagai seorang atlet sehingga kini, saya rasa alhamdulillah memang ia membuahkan hasil, di mana saya applykan segala disiplin, segala saya punya work hard, kerja keras semasa saya bersukan dulu, saya terapkan dalam saya punya agensi. So kami macam dalam agensi saya, contohlah, ini contoh, dalam agensi saya tengok ramai yang berbilang dan ada latar belakang yang berbeza-beza. So daripada situ kita dapat berinteraksi dengan baik. Itu yang mendidik saya lah. Dengan sukan saya dapat lihat banyak positif daripada negatif. Cuma ahli-ahli sukan kena ambil inisiatif diri sendiri supaya mereka tahu hala tuju mereka setelah mereka bersara nanti. Hoki mungkin kalau kita melihat kepada skop Azlan dalam sukan hoki, dari segi orang kata marketing, dari segi glamour, tidaklah seperti mana sukan bola sepak jika nak dibandingkan dengan sukan hoki. Dan juga tetapi tahap hoki di peringkat antarabangsa adalah sangat tinggi. Kita telah beraksi di Piala Dunia, kita telah mengadakan diri ke Olimpik beberapa kali, dan kita melihat pemain-pemain Malaysia sendiri beraksi di liga luar, di liga Eropah, malah bukan saja hoki lelaki tetapi hoki wanita. Jadi mungkin ini antara peluang yang dimiliki dalam sukan hoki lah kepada pemain-pemain untuk menjadikan sebagai karier mereka untuk menjana pendapatan secara peribadi. Itu sudah pasti, sudah tentu, di mana ada permintaan untuk player-player kita ke luar negara. Saya menggalakkan mereka pergi untuk menimba pengalaman selain mereka dapat extra income dekat overseas sana. So apa yang mereka boleh pelajari di sana, mungkin mereka akan lebih boleh dikatakan satu kelas lebih baik daripada player-player yang tinggal dekat Malaysia. So mungkin dekat situ satu advantage untuk mereka. Bila mereka pulang balik ke Malaysia nanti, mereka ada advantage untuk melakukan yang lebih baik daripada rakan-rakan sepasukan, ataupun mereka transferkan diorang punya skill ataupun knowledge yang diorang ambil dapat terima dekat sana untuk diorang kongsi bersama dengan rakan-rakan sepasukan. Itu satu platform yang baik untuk mereka. Tetapi macam hari ini punya yang kita ceritakan adalah selepas mereka bersara, itu yang kita perlu ambil iktibar ataupun ambil yang mana lepas-lepas ataupun atlet-atlet yang lama-lama kita, sebab kita tahu karier sebagai seorang ahli sukan ni memang terlalu singkat. Daripada apa yang saya bersama dengan Azlan di bidang hoki, perbezaan hoki dan juga bola sepak jurang yang sangat ketara, terutamanya dari segi pendapatan, itu adalah realiti di Malaysia. Jadi anda melihat senario bola sepak ketika ini berbanding sewaktu anda beraksi
pada satu ketika dahulu. Bagaimana perbezaannya, Mas Syarul? Saya rasa industri kita dah semakin berubah, semakin berkembang, especially-nya industri bola sepak lah. Kita menuju ke arah profesionalism yang cukup baik. Apa yang ingin saya katakan di sini, pemain-pemain sekarang cukup beruntung untuk menjadikan bola sepak sebagai karier untuk masa depan ya. Dengan topik kita masa depan sukan, saya rasa pemain bola sepak, saya rasa kalau mereka betul-betul kejar karier, betul-betul mengejar keinginan untuk berjaya, saya rasa bola sepak boleh menjamin kehidupan ataupun menjamin masa depan pemain tu sendirilah. Dan seperti yang saya ingin kongsikan adalah di mana pemain-pemain bola sepak sekarang ni berpendapatan puluhan ribu setiap bulan. Dan saya rasa untuk jangka masa yang saya rasa 10 tahun maksimum, kalau mereka boleh maintain, saya rasa itu satu jaminan masa depan yang cukup baik untuk mereka, sekiranya mereka grab opportunity mengambil peluang ini. Tetapi seperti yang Azlan katakan tadilah, attitude, disiplin perlu kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjamin apa yang kita ada sekarang ni, kita boleh kekalkan benda tu sehingga masa di satu jangka masa yang lama lah, Wan. Okey, dari segi pengalaman yang telah dilalui oleh dua pemain hoki dan juga bola sepak. Bagaimana pula dari segi pengurusan? Jadi mungkin Encik Amir boleh memberikan sedikit kupasan apakah bantuan, apakah medium yang diberikan oleh Majlis Sukan Negeri Johor sendiri untuk memastikan atlet ini selepas karier mereka. Sebab di Majlis Sukan Negeri cabaran yang lebih besar kerana bukan satu sukan sahaja yang dijaga, pelbagai jenis sukan yang akan dikawal selia di bawah Majlis Negeri Sukan Negeri Johor. Jadi bagaimana perancangan, bagaimanakah yang dilakukan oleh Majlis Sukan Negeri untuk memastikan bahawa atlet ini akan dapat dibantu selepas karier mereka berakhir. Baik, terima kasih Tuan. Baik, pertamanya kita kena tengok dari segi masa depan itu sendiri kita takrifkan bagaimana. Kalau kita kata masa depan itu sendiri kita takrifkan sebagai kejayaan mereka untuk menjawat sesuatu jawatan atau berjaya dengan bisnes sendiri, itu terpulang pada masing-masing. Tetapi pada peringkat MSNJ atau peringkat negeri ini, kita melihat masa depan mereka bergantung kepada tahap ataupun ilmu yang mereka ada. Sebab kita berpegang pada pepatah knowledge is power. Jadi kita cuba untuk bantu atlet-atlet ni, bekalkan mereka dengan ilmu yang cukup. Sebab kita memang di Majlis Sukan ini ada banyak persatuan. Kalau boleh saya sebutkan, ada lebih kurang 39 persatuan yang bernaung di bawah MSNJ. Dan Alhamdulillah semua atlet yang berada di MSNJ ini yang bernaung di bawah kita cuba untuk channelkan kepada universiti-universiti ataupun institut pengajian tinggi, yang mana kalau boleh saya senaraikan lebih kurang ada 23 institut pengajian tinggi yang mereka masuk untuk belajar. Jadi antara bantuan ataupun salurannya adalah kita buat satu karnival. Ini belum dibuat lagi tetapi dalam perancangan kita untuk tahun 2020, tetapi agak terjejas sedikit sebab PKP, tapi tak ada masalah. InsyaAllah akan berjalan juga. Kita akan buat satu karnival di mana kita himpunkan universiti-universiti yang terlibat untuk kita buka minda ibu bapa dan juga atlet ini bahawa atlet bukan sekadar bersukan. Mereka perlu meranjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Antara pendekatan kita adalah menjalinkan kerjasama strategik dengan politeknik dan juga ada dengan yayasan, di mana yayasan
Yayasan Pelajaran Johor, kita ada buat kerjasama strategik di mana beasiswa dan juga pinjaman itu mudah untuk diberikan kepada atlet yang bermain di SUKMA. Selain daripada itu, untuk pengetahuan tuan-tuan semua juga, kita juga ada membuat kursus di mana kursus-kursus kejurulatihan ini kita jemput atlet-atlet ini untuk hadir sama jika mereka berminat, supaya bukan mereka ada ilmu sebagai seorang atlet, mereka juga ada ilmu untuk coaching. Dan jika terjadi sesuatu pada mereka di masa hadapan, ilmu yang ada ini diharap dapat membantu dan tidak menggelapkan masa depan mereka, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Dr. Hanafi, kebiasaannya atlet-atlet kebangsaan terutamanya akan diberikan ruang, diberikan peluang untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Banyak universiti-universiti yang memberikan akses kepada bekas-bekas atlet ataupun kepada current atlet untuk menyambung pelajaran mereka di universiti masing-masing, kerana saya percaya UTM juga memiliki ataupun memberikan platform kepada itu. Mungkin ada huraian yang lebih lanjut daripada doktor tentang peluang kepada atlet untuk mereka melanjutkan pelajaran, seterusnya akan memberikan jaminan yang lebih baik kepada mereka nanti selepas beraksi ataupun selepas berakhirnya kerjaya sebagai atlet. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh saudara Izwan Muhammad Noor. Jadi untuk di pihak kami di universiti, sebenarnya kalau nak dibandingkan pada era 70-an dan 80-an itu sangat berbeza dengan sekarang. Jika dulu kita tidak ada laluan mudah ataupun laluan hijau untuk mempermudahkan atlet-atlet kebangsaan untuk menyambung pengajian universiti, tetapi kini pelbagai effort yang telah dilakukan oleh pihak universiti untuk membolehkan pelajar-pelajar yang merupakan atlet kebangsaan ataupun atlet negeri menyambung pengajian mereka di universiti. Jadi saya boleh mengambil contoh ada beberapa atlet kebangsaan kita yang telah berjaya menghabiskan pengajian sehingga ke tahap PhD. Sebagai contoh, kalau kita lihat atlet memanah kebangsaan iaitu Mon Ridi, kini dia adalah merupakan seorang pensyarah UPSI. Beliau telah berjaya menghabis pengajian dan menjadi pensyarah sains sukan di UPSI. Dan seterusnya atlet rowing kebangsaan, saudara Dr. Zulfadli Razali daripada UTHM. Beliau juga adalah merupakan atlet UTHM dan atlet kebangsaan. Dan setelah beliau habis belajar sehingga ke tahap PhD, dan kini beliau menjadi pensyarah di UTHM. Dan selain itu saya ingin juga highlightkan ada beberapa pengadil FM, pengadil kebangsaan, sebagai contoh Dr. Kamaruzzaman Soek. Beliau terlibat dalam dunia pengadilan dan kini beliau adalah salah seorang merupakan yang pertama pengadil yang mempunyai PhD dalam bidang sains sukan dan sains kesihatan. Dan yang terakhir saya nak ketengahkan saudara Muhammad Dr. Syarizal Aziz yang merupakan atlet renang OKU. Beliau turut berjaya menghabiskan pengajian dan kini menjadi pensyarah di USM. Jadi apa yang tujuan saya menyampaikan perkara ini, saya ingin membuka minda semua pihak bahawasanya akademik dan sukan itu perlu seimbang. Di mana matlamat kita nak ke arah melahirkan world class thinking athlete. Jadi apabila atlet-atlet tersebut dapat menyambung pengajian, sedikit sebanyak mereka dapat mengetahui aplikasi sains sukan. Walau bagaimanapun, bukan saya menidakkan kepada mana-mana atlet yang tidak sambung pengajian, sebab jalannya berbeza sekali. Terdapat ramai yang atlet yang betul-betul berjaya seperti saudara Azlan Misrun yang memberi full komitmen sebagai atlet sepenuh masa dan membimbing pasukan hoki ke peringkat yang tertinggi. Jadi ini adalah contoh-contoh yang ada. Jadi untuk kita di universiti ISN, Institut Sukan Negara sendiri telah mewujudkan kursus-kursus profesional, kursus-kursus sains sukan di mana ingin membantu
ingin membantu atlet-atlet negara yang tidak sambung pengajian mengambil kursus-kursus sains sukan ini. Dan di universiti sendiri kita mempunyai UTM Space di mana kita menggalakkan golongan-golongan yang bekerja yang mempunyai 3 tahun hingga 5 tahun pengalaman bekerja untuk sambung belajar. Jadi sebenarnya knowledge ataupun ilmu pengetahuan ni bukanlah susah untuk dicari. InsyaAllah kita sama-sama bantu bidang sukan ini supaya lebih berjaya. Sekian, terima kasih. Baik, kalau kita melihat kepada senario bola sukan dunia, kita melihat industri sukan yang di Eropah terutamanya ataupun di luar negara yang berkembang sehingga kita menyaksikan kebanyakan daripada mereka bergelar jutawan dan juga sebagainya. Saya mengambil contoh kepada pemain tenis, jago tenis dunia Rafael Nadal, sepanjang kiranya dia menjana pendapatan hampir 120 juta sejak penampilan pertamanya, sejak dia bermain secara pro. Itu dari Rafael Nadal. Malah kita berkatakan tentang Cristiano Ronaldo setahun hampir 30 juta pendapatan yang diraih. Marc Marquez umpamanya 14.5 juta setahun. Dan kita juga tidak ketinggalan. Kita juga memiliki antara atlet yang menjana pendapatan mereka di sepanjang karier. Seperti Datuk Lee Chong Wei adalah antara contoh yang mana menyaksikan, kalau tak silap saya pernah terbaca bahawa pendapatannya juga sepanjang karier hampir mencecah 30 juta ringgit. Jadi tetapi ini adalah atlet-atlet luar biasa. Azlan Misrun, anda melihat kepada senario ini. Di luar sana memang sememangnya sukan, industri sukan di luar yang lebih orang kata platform mereka lebih luas. Tetapi untuk atlet Malaysia seperti mana yang saya bagi contoh tadi, hanya ada Datuk Lee Chong Wei, mungkin Nicole and David juga, Datuk Nicole and David juga berjaya untuk menjana pendapatan jutaan ringgit daripada usaha keras beliau sepanjang beraksi sepanjang kiranya. Dan tetapi hanya segelintir atlet-atlet seumpama ini, tidak seperti mana kalau kita mahu lebih ramai lagi yang mampu untuk menjadi seperti mereka. Bagaimana pandangan Azlan sendiri? Okey, pandangan saya sebagai seorang atlet, sudah pastilah untuk kita meraih kejayaan ataupun dari segi imbuhan sudah pastilah kena mencapai podium ataupun at least juara lah, seperti Lee Chong Wei, di mana kita tahu dia adalah pemegang rekod pemain world number 1 dan juga Nicole David world number 1 paling lama tak silap saya. Itu adalah achievement dia dalam bidang sukan. Achievement dalam bidang sukan itu dilihat oleh sponsorship, semua yang inginkan beliau untuk bawa nama company-company yang tonjol kepada mata dunia lah. So untuk atlet-atlet yang kurang bernasib baik, kita tak boleh nak salahkan mereka. Mungkin mereka kurang dari segi usaha, ketika training membuat latihan, itu yang menyebabkan achievement ataupun pencapaian mereka tak setanding dengan Lee Chong Wei ataupun Nicole David. Untuk saya, mungkin Abang Syarul juga mengalami pengalaman yang sama, di mana kami adalah team sport. Team sport ni melibatkan satu pasukan, let's say macam hoki sendiri, dia ada 11 player dalam padang, termasuk reserve dia ada 18. So kami kena 18 pemain ini kena bersatu, berusaha, bekerja keras semasa pertandingan dan juga ketika mengadakan latihan, sesi latihan. Itu yang pasti. Kalau kami, kalau antara kami, ada di antara kami yang kurang ambil endah tak endah dari segi latihan ataupun cuba curi tulang, itu akan ada efek kepada pasukan untuk mencapai kejayaan. Ini yang antara kami rasa yang aspek-aspek yang dalam team event ni yang kata, oh kita susah ni nak pergi ni. Itu yang kami lalui lah, itu yang saya lalui lah. Jadi macam mana Ahmad Syarul? Ahmad Syarul sendiri terlibat dalam pembangunan di peringkat Akaumbi bersama dengan pasukan JDT. Mungkin ada perancangan yang telah dilakukan oleh Akademi JDT sendiri, Ahmad Syarul, kerana kalau kita perhatikan kepada perjalanan sukan bola sepak seperti mana yang diperkatakan oleh Azlan Misrun, ini adalah pasukan ataupun sukan yang berpasukan dan tidak semua pemain-pemain dari akademik akan tembus ke skuad utama
setiap pasukan. Jadi apakah nasib kepada pemain-pemain yang gagal untuk menembusi skuad utama, dan apakah yang mungkin platform yang diberikan untuk mereka sekurang-kurangnya meneruskan karier ataupun mengubah haluan selepas itu. Dan saya akan cuba untuk mendapatkan pandangan daripada Ahmad Syarul Azhar sekiranya beliau masih lagi berada bersama-sama dengan kita di talian. Tetapi sebelum itu, jika boleh Amir, saudara Amir, untuk mendapatkan pandangan dari sudut pengurusan kekupasan yang panjang lebar telah diberikan oleh saudara Amir, dan bagaimana pula dengan bantuan mungkin dari segi mereka untuk mungkin tidak melanjutkan pelajaran tetapi untuk meneruskan karier tetap dalam bidang sukan yang mereka cuburi itu sendiri. Apakah ada peluang untuk mereka ataupun ada bantuan yang diberikan dan juga disediakan oleh Majlis Sukan Negeri Johor? Baik, terima kasih. Bantuan ini kita ada sediakan. Cuma kita bukan sebut dia sebagai satu bantuan ataupun apa kata orang kata satu peluang. Kita cuma sediakan platform, yang mana platform-platform ini seperti saya sebutkan tadi, kita ada menyediakan khusus-khusus yang saya percaya bukan semua atlet yang bermain untuk sukan ada khusus-khusus kejurulatihan. Jadi mereka yang ingin pursue career mereka dalam sukan ini, meneruskan sebagai jurulatih dan sebagainya, kita memang menyediakan khusus-khusus yang berkaitan supaya kalau mereka tidak terlibat dengan akademik dan sebagainya, mereka ada skill yang lain yang mereka boleh kongsikan. Mungkin pengalaman yang ada itu kita boleh kongsikan. Saya terlibat secara langsung dalam bidang pembangunan, di mana atlet yang terlibat adalah di bawah 16 tahun. Di sini kita cuba groom mereka untuk menjadi atlet ataupun bersedia menjadi atlet ke peringkat SUKMA. Tapi saya setuju dengan pendapat Encik Azlan tadi, di mana self-disiplin dan hard work ini penting. Jadi di sini kita cuba terapkan dalam kalangan coach itu sendiri supaya melatih atlet-atlet ini dengan sifat-sifat yang demikian. Jadi coach-coach ini pula mereka adalah daripada bekas-bekas atlet SUKMA dan juga coach-coach sedia ada. Jadi maksud saya di sini bahawa jika mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran ataupun tidak terlibat dalam bidang akademik untuk masa depan yang lebih baik, tidak mengapa, MSNJ ada menyediakan platform seperti khusus-khusus untuk mereka terlibat sama. Di samping itu kita juga mengadakan carnival dan juga motivational course yang kita libatkan coach-coach dan juga atlet supaya mereka tahu mereka bukan sahaja boleh berjaya dalam bidang sukan melalui akademik, tetapi melalui skill-skill lain yang mereka ada. Kita cuba garap skill-skill lain selain daripada sukan dalam diri mereka. Bersama dengan kita, kalau ada kalau kita boleh kembali bersama dengan Ahmad Syarul Azhar, mungkin beliau juga sempat mendengar soalan saya tadi tentang perjalanan dari segi peringkat akad umbi, perjalanan pemain-pemain akademik ini bukan semua akan masuk dalam tim utama dan hanya segelintir saja yang akan menembusi tim utama ni. Jadi bagaimana dengan nasib pemain-pemain yang lain? Apakah mereka terpaksa menukar haluan ataupun macam mana, dan apakah yang disediakan mungkin dari sudut akademik Johor Darul Ta'zim itu sendiri? Okey, alhamdulillah atas kesedaran itu jugalah pihak pengurusan tertinggi JDT PBNJ yang terutamanya saya perlu terima kasihlah kepada Tuanku TMJ sendiri, kerana atas concern beliau, atas kebenaran beliau, kita berjaya akademik JDT pada tahun ini berjaya mencapai persetujuan dengan pihak pengurusan tertinggi UTM untuk
kita menempatkan keseluruhan pelajar-pelajar kita dalam 110 orang pelajar kita tempatkan di UTM itu sendiri. Dan alhamdulillah tahun ini kita berjaya melaksanakannya. Dan ini yang kita nampak ya, dan kita cuba ubah senario pembangunan bola sepak keseluruhan JDT itu sendiri. Kita kena fikir masa depan pemain-pemain muda ini, bakat-bakat muda ini, sekiranya mereka tidak berjaya untuk menempatkan diri mereka di peringkat yang lebih tinggi, sama ada selepas, maknanya akademik JDT ini bermula dari umur 11 tahun hingga 17, maknanya sampai form 5. Selepas tu dia akan masuk under 19, dan selepas under 19 dia akan pergi ke under 21 Piala Presiden. Dan ada juga pemain-pemain yang kita yang mana yang layak, yang memang berkualiti tinggi akan diserapkan kepada pasukan yang lebih tinggi, sama ada di JDT 2 ataupun JDT 1. Tetapi kita balik kepada berkenaan dengan pembangunan di JDT itu sendiri, di mana setelah mendapat perkenan Tuanku TMJ, kita berjayalah menempatkan pemain-pemain akademik ini, pelajar-pelajar akademik ini di UTM untuk tahun ini. Dan kolaborasi UTM ni juga antara kolaborasi yang saya rasa yang pertama, saya berani katakan yang pertama di negara kita yang kita buat ya, dengan pihak universiti, di mana insya-Allah kita akan diberikan green lane sekiranya pemain-pemain ini mendapat at least minimum requirement dan minimum result di peringkat SPM nanti untuk terus menyambung pelajaran mereka di UTM. Mungkin ada juga pengkhususan bidang-bidang diploma yang akan kita tentukan nantilah bersesuaian dengan pemain-pemain ini. Dan saya rasa kita berterima kasih jugalah dengan pihak tertinggi UTM kerana sudi berkolaborasi dengan kita dan memberi kerjasama yang baik melalui penempatan, melalui penggunaan segala kemudahan seperti padang, stadium, asrama. Dan saya berterima kasih jugalah kepada kedua-dua pihak atas kolaborasi ini. Dan saya sambung balik atas apa yang Izwan tanyakan tadi soalannya, ke mana hala tuju pemain-pemain ini. Dan ini bila kita dah sediakan platform bermain dan platform akademik. Jadi saya rasa seharusnya peluang ini diambil sepenuhnya, digrab sepenuhnya oleh pemain-pemain ini, sama ada mereka nak belajar ataupun nak meneruskan kerjaya sebagai pemain bola sepak. Kita menyediakan dua-dua platform ini, dan saya rasa mereka perlu berusaha dengan lebih baik, lebih keras, lebih rajin untuk menentukan masa depan mereka, sama ada sebagai seorang atlet bola sepak, pemain bola sepak, ataupun seorang pelajar di peringkat yang lebih tinggi. Tak lupa juga ya, pihak KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor juga memberi peranan yang cukup baik dalam memastikan penempatan pemain-pemain ini berada di lingkungan UTM. Kita tahu UTM tu berada di area Skudai, dan mereka juga ditempatkan di beberapa sekolah di kawasan sekitar Skudai itulah. Dan saya rasa cukup seronoklah bila kita berjaya menempatkan pelajar-pelajar ini di UTM sekarang ini. Dan alhamdulillah dengan bantuan semua pihak, saya rasa ini antara jalan yang kita berikan peluang dan ruang sebesar-besarnya untuk pemain-pemain di akademik JDT menimba pengalaman, menimba ilmu dalam bola sepak. Di samping itu juga duduk di dalam kawasan universiti. Orang nak masuk universiti bukan senang
kena skor dekat SPM dulu baru boleh masuk universiti. Tapi budak-budak ni di awal peringkat usia mereka dah duduk di dalam environment universiti itu sendiri. Dan alhamdulillah saya rasa saya cubalah kita sebenarnya kita berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu bagaimana untuk penambahbaikan, bagaimana kita nak melahirkan atlet-atlet yang bijak, insya-Allah. Saya rasa setakat ini itu yang terbaik yang telah dibuat oleh pihak pembangunan JDT, Akademik JDT. Okey, alhamdulillah ada sosial yang baik yang untuk menyaksikan ataupun meletakkan khususnya bagi industri bola sepak terutamanya ke satu tahap yang lebih baik. Jadi mungkin Dr. Hadafi dari segi kajian, dari segi data-data yang mungkin anda ada tentang sejauh mana pula sukan itu yang boleh menjamin untuk masa depan kepada atlet ataupun kepada sesiapa sahaja yang menceburi bidang sukan ini. Terima kasih ya Saudara Rizwan atas soalan yang diberikan. Saya sebenarnya berasa gembira kita berjaya menjalankan temu bual ini sebab saya rasa ini adalah satu platform penting untuk kita menyampaikan kepada semua pihak, terutamanya golongan remaja dan golongan development di mana yang betul-betul berminat di dalam bidang sukan ini. Untuk pengetahuan semua ya, di universiti sekiranya sesuatu program itu ditubuhkan ataupun diwujudkan, ia tidak semudah yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita wujudkan kursus degree sains sukan, kita akan melakukan employment survey di mana setiap kali apabila pelajar-pelajar itu pergi praktikal ataupun bekerja, kita akan dapatkan feedback daripada industri, apa yang kekurangan, apa yang perlu ditambah dan sebagainya. Dan di peringkat universiti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya di universiti juga, saya di mana-mana universiti di Malaysia, di mana sekarang ini semua kita menggalakkan mahasiswa dan mahasiswi yang ada menjadi seorang job creator. Jika dahulu masuk universiti, dapat degree, bekerja dengan government, dapat gaji bulanan. Tetapi sekarang ni kita dah ubah mindset tu, di mana di universiti kita banyak wujudkan subjek-subjek keusahawanan, di mana pelajar-pelajar boleh explore. Kalau pelajar tu bidang sukan, apa sport business yang dia boleh lakukan seandainya apabila mereka habis belajar, tidak ada bekerja, mereka telah diajar untuk melakukan bisnes, menjadi seorang usahawan, menjadi entrepreneur, sport entrepreneur. Jadi ia adalah suatu benda yang tidak perlu dirisaukan oleh pihak di luar, di mana universiti mengambil berat, menitik beratkan perkara ini. Selain itu, di universiti juga kita mewujudkan how to get employment, di mana kita mengajar pelajar-pelajar, terutamanya apa-apa bidang sekalipun, how to get employment, mengajar mereka bagaimana untuk melakukan CV yang baik, bagaimana untuk menghadapi interview, dan semuanya telah diberikan semasa mereka di universiti. Jadi saya ingin memetik kata-kata Profesor Ernst Kruger daripada Australia. Saya suka dengan petikan kata-kata dia. Dia mengatakan kini sukan adalah salah satu aspek penting dalam masyarakat. Salah satu sebabnya kerana dia mempunyai prestis yang tersendiri dan menghasilkan revenue yang besar. Yang ini yang kita boleh lihat, jika dulu kita memang ketahuilah, memang semua umum mengetahui, di luar negara memang atlet-atlet mereka mendapat gaji lumayan. Tetapi apa kurangnya di Malaysia, kita boleh tengok bagaimana JDT antara pasukan yang mempelopori, di mana menghargai bakat-bakat atlet ni, kesungguhan, hard work rate, willpower mereka untuk dalam sukan ni, memberi ganjaran, memberi gaji yang setimpal. Ya, sebab kerana selepas mereka tidak lama
tempoh mungkin hingga 30 hingga 35 tahun. Jadi walaupun mereka diberi gaji tinggi, gaji itu yang akan digunakan selepas mereka bersara daripada dunia sukan mereka sendiri. Dan kalau kita melihat statistik daripada kajian-kajian dilakukan, sport medicine antara gaji yang tertinggi, di mana kalau pelajar-pelajar ini menyambung dalam bidang pengajian tersebut, kalau dalam bidang perubatan, ortopedik, fisioterapi itu antara peluang gaji yang tinggi yang mereka boleh perolehi. Jadi kita tidak perlu kecilkan skop sains sukan ni. Sebagai contoh, di dalam SPA sendiri kita mempunyai pegawai belia dan sukan, kita juga mempunyai penolong pegawai belia dan sukan, dan selain daripada itu, ini salah satunya adalah occupational health. Occupational health di mana mereka boleh menjadi pegawai keselamatan dan kesihatan. Yang ini yang salah seorang daripada pemain rugby Malaysia, beliau telah menjadi pegawai OSH. Itu antara cabang kesihatan yang kita boleh masuk. Jadi pada saya, untuk kita di universiti, kita memang mengambil berat, dan pada saya bidang sains sukan ini berkembang dari masa ke semasa. Sebagai contoh, dahulunya Universiti UPM, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Jasmani, kemudian berkembang di Malaysia, di UPSI, di UiTM, adanya sains sukan, adanya health science. Tapi untuk pengetahuan semua pihak, kenapa kita sentiasa memperbaharui bidang-bidang tersebut, supaya mereka ni akan terjamin sentiasa mempunyai peluang bekerja. Sebagai contoh, kebanyakan graduan sains sukan di seluruh Malaysia kini adalah merupakan seorang pendidik. Mereka menjadi cikgu di sekolah. Jika dahulu saya pasti kalau zaman Abaa, kalau zaman Azlan semuanya, tak ramai yang betul-betul merupakan cikgu sains sukan ataupun cikgu pendidikan jasmani. Tetapi kini pertandingan di peringkat sekolah tu sendiri sangat sengit, sebab adanya cikgu-cikgu ni yang dulu merupakan bekas atlet kebangsaan. Jadi pertandingan peringkat sekolah, peringkat daerah pun dah sengit. Jadi saya gembira dengan apa yang kemajuan yang telah berlaku dalam sains sukan ini. Sekian, terima kasih. Dan setuju kan? Oleh Dr. Rafiz Zilan. Setuju. Sebab ini dengan, akan pengembangan kalau dulu tingkatkan level tu, betul, level budak-budak sekarang. Jangan senyum je lah, nampak gigi putih. Saya rasa kita berada di pertengahan akhir. Okey, kita berada di dengan akhir. Saya mula dengan Azlan dahulu. COVID-19 menggegar dunia. Okey Lana, COVID-19 menggegar dunia. Selepas ini perjalanan industri sukan, apa saja industri akan berubah. Bagaimana Azlan melihat cabaran seterusnya untuk pemain, untuk atlet yang ada sekarang ini meneruskan kelangsungan, meneruskan karier mereka selepas ini dengan isu pandemik COVID-19 ini. Terlebih dulu, siapa sangka satu dunia mengalami masalah ni, COVID-19. So nak tak nak kita terpaksa hadapi, terutamanya dalam golongan kita yang suka bersukan. Kita tak boleh keluar, kita kena patuh duduk di rumah. Ini kita nampak sedikit sebanyak ia menjejaskan industri sukan negara kita lah. Terutamanya kalau contoh FAM sendiri dah bagi tahu kan, dia mungkin akan batalkan Liga Malaysia musim ni. So saya takut ramai yang akan jadi penganggur. Dah tak tahu lah. So ini adalah cabaran-cabaran lah dalam sukan Malaysia. So apa yang pasti kita doa yang baik-baik, mudah-mudahan COVID-19 ni cepat berakhir dan kita akan kembali pulih seperti biasa. Cuma kalau sebelum ni, kalau kita ke stadium dengan penyokong-penyokong, kita harapkan datang beramai-ramai di stadium. So mungkin selepas COVID-19 ini pula, penyokong pula takut untuk pergi ke stadium kan, takut
terjangkit di sana. So ini yang akan kita akan rasa macam mana kita nak menghadapi situasi macam inilah selepas ini. Yang paling terkesan adalah industri kita dalam sukan yang fizikal, tetapi ini adalah satu platform yang baik untuk sukan-sukan yang masih e-sport, maksud saya yang tengah famous sekarang. Ramai yang buat tampil dalam buat e-challenge, e-game kan, stay at home challenge. So ini adalah platform yang terbaru untuk kita lah yang minat sukan, walaupun kita tak boleh nak tak beraksi di padang, mungkin kita boleh beraksi di media sosial lah. Okey, Ahmad Syarul sendiri macam mana? Ahmad Syarul industri sukan bola sepak, kalau kita melihat bukan saja di Malaysia tetapi terkesan kelab-kelab utama dunia, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain di Paris, di Perancis, kesemuanya terkesan dengan apa yang berlaku dengan pandemik ketika ini. Jadi ini satu cabaran besar Ahmad Syarul yang terlibat mungkin secara langsung dalam industri bola sepak, membawa pasukan-pasukan yang ataupun di peringkat atau umbi. Bagaimana anda melihat dan juga anda menjadikan, apakah anda bersetuju sekiranya Liga Malaysia antaranya terpaksa dihentikan, ditamatkan dan disambung ke tahun hadapan, atau bagaimana pandangan anda, Syarul? Okey, beginilah sebenarnya kita yang terkesan sangat ni, saya rasa di Europe, liga-liga mereka di penghujung liga, kita masih lagi di awal liga kan. Itu saya rasa perkara yang kita perlu pertimbangkan untuk tidak membatalkan terus liga kerana saya rasa mungkin kita kena perlu juga mengikut SOP KKM, SOP pihak kerajaan bagaimana untuk menangani masalah COVID-19 ini. Tetapi dalam isu bola sepak, saya rasa kita perlu beri ruang dan lebih peluang lagi, lebih masa lagi untuk kita menentukan sama ada liga perlu diteruskan ataupun terus ditangguhkan saya rasa impak dia terlalu besar sekiranya kita terus batalkan liga. Saya rasa kerana macam Lan katakan tadilah, possibility yang menganggur ni ramai lah nanti. Kalau lepas tu kalau liga di tempoh liga ni terus tidak disambung ataupun ditunda terus, ditunda kepada tahun depan, saya rasa bukan mudah mana-mana pemain, mana-mana pasukan untuk membentuk semula. Kerana kalau kita cakap mudahnya, kita akan berkarat lah. Bila kita tak main, kita tak ada tournament, kita akan berkarat. So maksud dia kalau macam kita sekarang dalam keadaan PKP, saya rasa kita boleh training untuk memastikan fizikal kita tu mungkin 60 to 70% fit. Tetapi untuk kita persefahaman macam Lan kata tadi, permainan bola sepak dengan hoki ni permainan berpasukan, kita perlu kenal kawan kita, corak permainan kawan kita. Maknanya apa-apa pun di lapangan tu penting, training di lapangan tu penting. Tapi sekiranya pembatalan terus liga, saya rasa akan impact dia akan terlalu besar lah. Kesan dia akan besar. Kalau kita katakan dari segi pembangunan, skill wise, mungkin kita akan menurun, persefahaman di padang juga akan menurun. Saya juga dimaklumkan KPM juga belum lagi memutuskan sama ada Liga KPM itu akan dibuat ataupun tidak untuk tahun ini. Dan kita sama-samalah saya rasa mendoakan agar apa yang berlaku sekarang ni boleh pulih dengan segera. Dan saya rasa apa yang Cik Amir, Lan, Dr. Hadafi juga sama-sama kita bincangkan, saya rasa banyak perkara-perkara positif yang boleh membantu industri sukan kita lebih berkembang maju, insyaAllah. Okey, bagaimana cabaran dari segi pengurusan untuk memastikan selepas ini akan kembali berjalan seperti biasa?
Baik, terima kasih. Memang pengurusan setakat ini memang mencabar. Banyak mesyuarat-mesyuarat ataupun perjumpaan dengan coach untuk bertanyakan tentang hasil latihan di rumah dan sebagainya. Kita menggunakan platform seperti ini, platform online. Jadi memang sangat-sangat terkesanlah sebab pembangunan sukan di peringkat akar umbi dan juga program-program MSNJ terutamanya tidak dapat berjalan sebab memang kita tidak dapat nafikan bahawa COVID-19 ini sangat-sangat menjejaskan industri sukan. Walau bagaimanapun dari segi aspek pengurusan itu tidak ada banyak sangat masalah, kita masih boleh manage, tetapi pengurusan atlet itu yang kita bimbang. Kita cuba sedaya upaya untuk memastikan macam saya cakap semalam, their fitness level as much as possible maintain, dan cara-cara bagaimana kita nak memastikan fitness level itu sentiasa maintain, antaranya kita dah hantar kita buat keputusan untuk hantar peralatan di rumah, walaupun ini merupakan kali pertama langkah ini diambil bersempena dengan PKP ini sebab kita tak tahu cara lain untuk kita memastikan mereka ini berlatih. Jadi di samping kita menggunakan platform seperti ini untuk kita memastikan pemantauan itu sentiasa berjalan dalam kalangan coaches dan juga atlet itu sendiri sentiasa berjalan dan tidak terhenti. Walau bagaimanapun suka untuk saya berkongsi di sini bahawa JDT juga ada platform di mana sementara kita berada di rumah ini ada challenge yang agak menarik untuk dikongsikan atau kita sahut sama-sama. Johor Southern Tigers boleh semak di dia punya page di Facebook, Puka Challenge 24 April hingga 20 Mei. Jadi saya promote juga di sini supaya kita sama-sama support program ni, walaupun kita dah lihat industri ini agak terkesan, tetapi kita boleh meriahkan kembali dengan challenge-challenge dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh kita jalankan di rumah. Sebagai tambahan, sukan-sukan yang terkesan memang betul saya akui dan bersetuju dengan pendapat Cik Azhar dan juga Cik Azlan, iaitu sukan-sukan yang tim, tetapi sukan-sukan individu tidak beberapa terkesan lah sebab macam cycling biasanya mereka masih boleh berlatih di atas roller dan trainer, indoor training dan sebagainya masih boleh berlatih. Mungkin sukan-sukan yang tim lah yang memang terkesan. Jadi sama-samalah kita doakan supaya semua pihak dapat kembali aktif, tidak berkarat sebagaimana Abang Zahar cakap tadi, berkarat, kita tidak berkarat, dan semoga apa yang kita lalui pada hari ini jadikan norma baru pada kita untuk kita explore e-games dan explore game-game lain yang kita boleh jalankan secara indoor dan terkawal, insyaAllah. Baik, terima kasih Cik Amir dan Dr. Hadafi. Selepas ini saya melihat anda akan bertindak sebagai frontliner untuk memastikan bahawa di pihak pengurusan, di pihak pengajian pendidikan terutamanya perlu memastikan bahawa industri sukan ini akan terus hidup dan terus memberikan sinaran kepada yang berada dalam industri untuk mereka meneruskan kerjaya, meneruskan kelangsungan. Jadi mungkin selepas ini bantuan-bantuan yang sangat-sangat diperlukan dari segi sport science dan sebagainya, apakah sudah ada perancangan untuk memastikan selepas daripada berakhirnya COVID ataupun pandemik ini, apakah yang mungkin akan diberikan dari sudut anda, Doktor? Terima kasih Saudari Izwan. Jadi sebelum saya menjawab kepada persoalan tersebut, saya ingin memetik daripada Keratan Akhbar. Keratan Akhbar mengatakan 60% graduan menganggur. Jadi ini menunjukkan bukan sebenarnya bidang sains sukan sahaja. Ia melibatkan semua bidang. Bermaksud masalah yang berlaku menganggur ni bukan bidang sains sukan. 60% ini adalah satu jumlah yang agak besar. Ini yang berlaku sekarang dan kita tidak perlu risau sebab sains sukan tak ada peluang kerja dan sebagainya. Okey, yang kedua, saya ingin memetik juga statistik daripada jurnal daripada UK, Britain.
subjek pendidikan jasmani adalah merupakan nombor 2 subjek yang paling disukai oleh kanak-kanak di UK. Ia satu amat menarik ya. Kita sendiri yang pernah melalui zaman pendidikan jasmani di sekolah, di mana saya ambil contoh sebagai diri saya. Dulu saya tidak berbakat, saya bukan seorang pemain yang hebat. Tetapi saya mengenali potensi dan kenali diri saya. Walaupun saya tahu saya tidak berbakat, boleh menjadi seperti pemain bola yang hebat macam Coach AA ataupun menjadi macam saudara Azlan Mislun, tapi saya minat sains sukan. Saya sambung pengajian sains sukan menggunakan sijil-sijil sukan sekolah yang ada. SPM saya pun teruk. SPM saya bukanlah baik, tapi disebabkan adalah wakil-wakil sekolah, jadi saya dapat sambung sains sukan. Jadi sebenarnya potensi mengenali diri tu dan support ibu bapa sangat penting. Dia tak semestinya kita tak sambung ataupun apa, yang penting dia kena tahu potensi diri dia. Dan yang kedua saya nak highlightkan, kalau di sekolah sukan Malaysia sekarang, dia ada nama multilateral development. Atlet-atlet yang masuk ke sekolah sukan, tingkatan 1, tingkatan 2, dia akan melakukan semua aktiviti. Di mana coach-coach akan melihat, potensi sebenar atlet ni sebenarnya dalam acara memanah. Dia tak berpotensi menjadi pemain bola, dia selalu jadi simpanan. Tukar ke archery, sekali rupanya memang berbakat dalam sukan archery sehingga mewakili SUKMA, Olimpik. Rupanya dia olahraga selalu kalah. Tukar dia ke main bowling. Rupanya dia mempunyai bakat dalam bowling. Yang ini yang dipraktikkan sekarang, unsur sains sukan yang dipraktikkan di sekolah sukan Malaysia. Saya rasa amat gembira benda ni. Jika dulu kalau dah main bola lah sampai bila-bila kan. Kalau maksudnya kalau kita tak berbakat, kalau kita selalu jadi simpanan, apa salahnya kita mencuba sukan lain yang rupa-rupanya itulah bakat kita. Jadi sebenarnya peluang yang ada ni adalah besar, amat besar untuk kita semua ceburi dan bidang sains sukan ini bukan bidang picisan lagi. Sukan adalah satu benda yang kita boleh pergi jauh. Kalau dulu Ahmad Syahrul Azhar dia cuba gimnastik ataupun gym ramah sebelum dia balik ke bola sepak. Dia sebenarnya apa yang Hadafi kata tadi, dia tak dapat jadi hebat macam mana Ahmad Syahrul Azhar dengan Lan. Lan sebenarnya kita kena beritahu kat Hadafi, dia kena bermula daripada sekolah kebangsaan Tepor. Betul. Baru dia boleh hebat. Tak boleh lah, dua orang Cepu salah kan. Orang Johor sekarang ni 4 orang Perak ni, seorang Johor ni. Johor tengok ya. Okey, apa pun secara kesimpulannya bahawa apa yang kita bincangkan selepas ni boleh kita katakan ada masa depan kepada bidang sukan. Sebenarnya ada masa depan dan terpulang kepada individu itu sendiri untuk menentukan sama ada berjaya atau tidak. Penting usaha secara peribadi dan perlu lebih kreatif dalam mencipta peluang dan juga ruang untuk diri sendiri. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Lan, terima kasih kepada Ahmad Syahrul Azhar, terima kasih kepada Amir dan juga Dr. Hadafi dan Malaysia yang memberikan kita, dan kita mengharapkan agar betul. Dan kita mengharapkan apa yang kita katakan, apa yang kita bincangkan sekurang-kurangnya akan memberikan manfaat kepada anda, kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Mungkin akan dapat melihat peluang untuk mereka ataupun untuk kita, diri kita sendiri untuk terus berada dalam industri ini dan membantu industri sukan itu secara khususnya syaratnya untuk membantu industri sukan ini berkembang kepada satu tahap yang lebih baik selepas ini. Jadi sekali lagi terima kasih ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, dan kita mendoakan supaya COVID-19 ini, perang menentang COVID-19 dan akan Izwan, jangan lupa menangi secepat yang mungkin. Izwan jangan lupa program esok. Kena besar Dama'a tu. Okey, esok kita ada perbincangan lagi
kalau diberikan ruang dan juga kesempatan untuk esok, kalau kita boleh lihat kepada poster kita tentang apa yang akan kita bincangkan esok, dan tentunya esok adalah hari yang terakhir dalam sembang PKP kita, sembang santai kita untuk dengan panel-panel yang sama. Jadi kita akan cuba untuk terus memberikan input kepada dan juga berbincang secara ilmiah untuk kita memastikan bahawa industri sukan kita ini akan terus dapat dipertahankan, insya-Allah. Okey, ini InsyaAllah. poster dia. Kalau kita dapat lihat untuk bicara wara sukan dan juga norma baharu ini, yang mana sukan melahirkan minda kelas pertama. Berat tu, sukan melahirkan minda kelas pertama. InsyaAllah kalau kita dapat bincangkan esok. Jadi untuk hari ini saya kira cukup untuk sekadar itu. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita akan lagi esok. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Lan. Thank you Baik, sama-sama. Jangan lupa puasa. Okey, thank you. Assalamualaikum.